Berita Hijrah 8 Muharram 27 Ogos, PKPD Temco di Aman Jaya berkuat kuasa malam ini. Pegawai tentera berpangkat meja dituduh subahat dengan geng otong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrom. Aman Jaya Kedah dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara pentadbiran Temco berkuat kuasa tengah malam ini sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia membabitkan 3 zon iaitu Kenanga, Mawar dan Melur. PKPD secara pentadbiran ini akan melibatkan 22,360 individu, iaitu 260 melibatkan juga 265 rumah, dan kesemua individu akan disaring oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia. SOP-nya seperti PKPD yang lain, iaitu penduduk di zon yang terlibat tidak dibenarkan untuk keluar daripada zon, manakala orang luar tidak dibenarkan memasuki zon yang terlibat. Tambah beliau, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM akan melaksanakan sekatan jalan raya di jalan keluar masuk zon yang terlibat. Susulan pelaksanaan itu, individu yang bekerja di luar kawasan PKPD tidak dibenar keluar untuk bekerja, begitu juga kepada individu dari luar yang bekerja di dalam ketiga-tiga zon berkenaan. Justru majikan diingatkan untuk tidak mengenakan apa-apa tindakan kepada pekerja yang tidak datang bekerja ekoran pelaksanaan Temco ini. Manakala itu, semua premis perniagaan termasuk kilang diarah tutup kecuali yang berkaitan keperluan asas seperti restoran, warung, kedai runcit dan stesen minyak. Bagaimanapun, ia hanya dibenar beroperasi bermula jam 8 pagi hingga 8 malam. Sementara itu, Pasar Nelayan Kampung Seberang Kota Kuala Kedah ditutup sementara selepas kontak rapat kepada pesakit COVID-19 didapati mengunjungi pasar berkenaan. Ia berkuat kuasa semalam sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Nur Azman Muhammad Nur berkata, satu notis sudah dikeluarkan pihak Majlis Bandaraya Alor kepada peniaga di kawasan itu. Orang ramai juga tidak dibenarkan mengunjungi kawasan tersebut buat sementara waktu, manakala segala aktiviti perniagaan ditutup. Anggota bomba juga telah melakukan sanitasi awam di kawasan berkenaan bermula petang semalam. Sanitasi awam itu turut disertai pasukan pemantau, 5 anggota polis dan 2 pegawai dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Sementara itu, Polis Daerah Padang Terap sedang memburu 11 individu yang gagal membayar kompaun kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sebelum ini. Sampel virus COVID-19 yang diambil dari kluster Tawar sah mempunyai mutasi D614G iaitu keboleh jangkitan yang tinggi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah berkata hasil kajian itu mencetus kemungkinan bahawa kluster Tawar dan kluster PUI Siva Gangga daripada sumber yang sama. Virus kluster Tawar ini, iaitu 4 sampel telah dibandingkan dengan virus kluster PUI Siva Gangga, iaitu 3 sampel. Hasil menunjukkan bahawa ketujuh-tujuh virus ini adalah daripada kumpulan yang sama. Ini mencadangkan bahawa kluster Tawar dan kluster PUI Siva Gangga adalah kemungkinan besar daripada sumber yang sama. Namun begitu, siasatan lanjut iaitu siasatan epidemiologi masih dijalankan. Penilaian risiko kluster Tawar pula mendapati taburan kes positif tidak hanya tertumpu di sebuah lokaliti, potensi jangkitan daripada kes yang tidak bergejala mempunyai sumber sama dengan kluster Siva Gangga, faktor kawasan padat dan pergerakan penduduk antara daerah serta liputan saringan yang rendah.
Tambah beliau, perintah kawalan diperketatkan secara pentadbiran TEMCO yang berkuat kuasa tengah malam ini di 3 zon aman jaya dibuat bagi membolehkan aktiviti kesihatan awam secara tertumpu dibuat terutamanya pengesanan kes baru di satu lokaliti berisiko tinggi dan kawasan mempunyai penularan jangkitan. Sementara itu, 5 kes baru dilaporkan hari ini di mana 3 daripadanya kes tempatan manakala selebihnya kes import. Seorang pegawai tentera berpangkat Major antara 6 penguatkuasa yang dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Tinggi Johor atas kesalahan membantu ahli kumpulan jenayah terancang 3 tahun lalu turut terlibat seorang sarjan ATM dan 4 anggota polis berpangkat Lance Corporal dan Corporal. Kesemua tertuduh mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Zahilah Muhammad Yusof. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa membantu ahli kumpulan jenayah terancang geng Otong dari 28 September 2017 hingga April tahun ini dan dilakukan dalam daerah Kota Tinggi. Kesemua mereka didakwa mengikut Seksyen 130 Kanun Kesiksaan Akta 574 dan boleh dihukum di bawah seksyen sama. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Idham Abdul Ghani dan Rohaiza Abdul Rahman, manakala semua tertuduh diwakili peguam. Hakim menetapkan tiada jaminan dibenarkan terhadap semua tertuduh. Kes disebut semula 15 Oktober depan. Sementara itu, di Terengganu, seorang pegawai kanan bomba berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika didapati bersalah menggunakan kuasanya untuk mendapatkan suapan bernilai RM15,540. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Terengganu. Mengikut pertuduhan pertama, Muhammad Roslan Zakaria, 37 tahun, didakwa menggunakan jawatan untuk mendapatkan suapan dengan mencadangkan sebut harga milik ibu mentuanya untuk melaksanakan kerja-kerja pembekalan 60 unit antena dan 30 unit alat ganti pengecas bernilai RM8,100. Tertuduh turut didakwa melakukan kesalahan sama dengan mencadangkan sebut harga syarikat milik adik iparnya untuk melaksanakan kerja-kerja pembekalan 31 unit kompas berjumlah RM7,440. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Akademik Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur di Marang pada November 2016. Bagi setiap kesalahan, tertuduh turut berdepan hukuman denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang tinggi jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 bagi setiap pertuduhan dan menetapkan 21 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pasangan suami isteri antara 5 yang ditahan selepas terbabit dalam aktiviti pengedaran dadah. Ia hasil 2 serbuan berasingan di Machang dan Pasir Putih Selasa lalu. Turut dirampas 24,000 biji pil yaba bernilai RM240,000. Ketua Polis Kelantan Deputi Komisioner Syafi'in Mamat berkata serbuan pertama dilakukan di Jalan Padang Machang jam 7 petang hasil rusikan dan intipan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN. Pada hari tarikh yang sama juga di sebuah rumah di Selinsing, Taman Seri Selinsing, telah berjaya menahan seorang lelaki Melayu dan seorang perempuan Melayu iaitu pasangan suami isteri juga dalam kereta kelisa, dan pemeriksaan dibuat dapati di bawah seat pemandu juga dijumpai 2 kotak pil yaba. So kedua-dua kes ini melibatkan jumlah yang agak besar iaitu 2.8 kilo 2.4 kilo yang anggaran kita 240,000 kan? 240,000.
Dalam serbuan pertama pada jam 7 petang, dua lelaki yang kelihatan mencurigakan di dalam sebuah premis ditahan. Hasil pemeriksaan lanjut di kenderaan milik mereka, polis menemukan 12,000 biji pil yaba yang disembunyikan di bawah kerusi pemandu. Soal siasat ke atas dua suspek berkenaan membawa polis ke sebuah rumah tidak jauh dari lokasi serbuan dan menangkap seorang lagi suspek serta merampas wang tunai RM5,000 dipercayai hasil penjualan dadah. Ketiga-tiga suspek berusia 25 hingga 30 tahun itu bergiat aktif dalam kegiatan pengedaran dadah sejak 4 bulan lalu. Syafi'in berkata serbuan kedua pada hari sama di Selising Pasir Putih berjaya menahan pasangan suami isteri berusia 25 dan 35 tahun. Mereka ditahan ketika berada dalam sebuah kereta dan hasil pemeriksaan menemui 12,000 biji pil yaba. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Pergaduhan di Dataran Merdeka, semua suspek dihadap ke mahkamah. Bertemu kembali. Insiden pergaduhan membabitkan sekumpulan lelaki di Dataran Merdeka 23 Ogos lepas berpunca daripada perselisihan faham. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Senior Assistant Commissioner Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid mengesahkan kesemua 12 suspek termasuk seorang wanita yang dipercayai terlibat dalam insiden itu telah dituduh di Mahkamah Kuala Lumpur pagi tadi. Yes. Pagi tadi, hari ini 27 bulan, kita duduk di Mahkamah Magistrate di Jalan Jota. Dan sebab apa motif yang pergaduhan itu disebabkan salah seorang kumpulan tu dapati adik dia ikut mak rempit dan telah 2 hari tak balik. Kemudian itu yang jadi berlaku pertengkaran tu dan pergaduhan tu. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh di tempat awam. Sebelum ini, video berdurasi 14 saat tular di Facebook dan Instagram menunjukkan sekumpulan anak muda lelaki menendang dan menumbuk antara satu sama lain sambil memegang topi keledar. 305 kompaun dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar sepanjang 3 hari op gempur Zon Utara, manakala 18 lagi kompaun menerusi Ops Gerak JAS yang berakhir hari ini. Kedua-dua operasi tersebut melibatkan kesalahan pembuangan bahan toksik dan berbahaya serta pelepasan asap hitam melebihi standard ditetapkan. Ini adalah hasil daripada 47 premis yang telah pun dilawati oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Perak, dan juga jumlah peratusan kepatuhan dan juga ketidakpatuhan adalah sebanyak, bagi kepatuhan adalah 17% sahaja, dan juga premis-premis bagi yang tidak mematuhi peraturan yang telah pun ditetap dan disediakan oleh Jabatan Alam Sekitar adalah sebanyak 83% premis. Ia membabitkan jumlah keseluruhan kompaun sebanyak RM646,000. Sementara itu katanya 127 kenderaan berat telah diperiksa dalam Ops Gerak dan 18 kompaun telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. 42 kenderaan pula diperiksa untuk ujian meter dan 6 perintah larangan telah dikeluarkan. Tidak menjadi satu kesalahan untuk memakai pakaian tradisional bangsa lain asalkan mematuhi syariah dan tidak menyerupai agama lain. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri berhubung syarat pemakaian umat Islam bagi melambangkan budaya masyarakat majmuk di negara ini. Kalau budaya, dia tidaklah menjadi satu kesalahan. Tetapi jika sekiranya kalau dalam Islam mesti menutup aurat, dengan ada terma-terma pakaian-pakaian yang diizinkan, tidak menyerupai dalam bentuk keagamaan yang berlainan daripada agama Islam, maka yang itu dibenarkanlah dengan kesopanan, tata susila dan seumpamanya. Datuk Dr. Zulkifli ditemui media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kebangsaan 2020 peringkat agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya pagi tadi. Baru-baru ini tular berhubung tindakan selebriti yang dikejam netizen selepas menggaikan pakaian tradisional India di samping umat Islam yang lain turut mengenakan pakaian tradisional pelbagai kaum bagi menzahirkan rasa perpaduan sempena sambutan Hari Kebangsaan.
Sementara itu, ditanya mengenai cadangan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata pihaknya menunggu keputusan Kementerian Kewangan sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Itu sama juga kerajaan sedang meneliti dan Kementerian Kewangan masih lagi dalam pertimbangan mereka untuk diangkat dalam kabinet dan seumpamanya. Cadangan perubahan RCI berhubung salah laku dalam pengurusan tabung haji sebelum ini dikemukakan beberapa pihak agar siasatan telus dan adil dapat dijalankan. Datuk Dr. Zulkifli sebelum ini menegaskan kerajaan akan mencari titik penyelesaian mengenai isu TH yang boleh diterima semua pihak. Pelbagai inisiatif dibuat bagi meraikan sambutan Bulan Kebangsaan. Menerusi Semarak Merdeka Melaka 2020, acara berkonvoi dipilih sebagai menzahirkan semangat patriotisme selain mengunjungi lokasi-lokasi pelancongan menarik di negeri bersejarah itu. Konvoi berkenaan melibatkan peserta dari seluruh negara dan mendapat kerjasama Fast Bike Club serta Jabatan Ketua Menteri Melaka, turut terlibat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Itu salah satu usaha ataupun inisiatif kami untuk menunjukkan rasa cinta je kami kepada negara kita Malaysia. Dan kalau kita rasa hanya Merdeka ataupun Hari Kebangsaan lebih kepada lagu patriotik ataupun bendera kan cukup sinonim. Tapi kali ini kita ambil daripada sudut berbeza dengan kita membongkar lokasi-lokasi pelancongan yang ada di negeri Melaka untuk meningkatkan lagi rasa cintanya negara dan juga untuk membantu ekonomi sektor pelancongan negara kita. Sementara itu, Ketua Jabatan Perhubungan Korporat dan Jualan Media TV Al-Hijrah Saifulizan Siddiq berkata, sebagai media rasmi, pihaknya terpanggil untuk menyajikan penonton dengan nilai-nilai sejarah yang terdapat di Melaka selain mendedahkan lokasi-lokasi yang jarang dikunjungi. Jadi inilah peluang kita untuk mempertengahkan TV Hijrah sebagai satu stesen komuniti sebenarnya yang bukan saja terhad kepada penonton-penonton Islam, malah kita boleh pergi jauh daripada itu. Dan kita akan menggunakan semua platform kita untuk membawa pengkesahan journey ini, konvoi ini melalui update di berita kita setiap malam dan juga kita akan update juga di platform-platform media digital kita sampai 30 hari bulan insya-Allah. Program Konvoi Semarak Merdeka Melaka 2020 diadakan selama 3 hari bermula esok sehingga 30 Ogos ini. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Bu, bila ya nak balik? Halo, jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantian yang meniti hari. Ayah, ayah jangan risau. Alun jaga ibu, Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Penjara seumur hidup, sejarah baharu buat New Zealand. Bertemu kembali.
College Universiti Antarabangsa PCOMS tampil dengan idea dan kreativiti sendiri menerusi penghasilan takwim hijrah yang memberi manfaat kepada umat Islam. Ia dilengkapi ciri-ciri istimewa seperti peringatan tentang tarikh-tarikh penting dalam Islam dan ibadah yang digalakkan ketika hari istimewa dalam kalender Islam. Kolaborasi yang cukup baik di samping memberi informasi yang terkini dan juga berkenaan dengan susu galu sejarah Islam, di samping untuk pengenalan berkenaan dengan tarikh-tarikh yang tertentu yang akan menjadi rojokan, terutamanya dalam masalah hal berkaitan hukum hakam, berkenaan dengan iddah, berkenaan dengan kita katakan tarikh puasa, begitu juga haji dan pengenalan permulaan-permulaan bulan dalam Islam. Maka semuanya itu telah ditakwimkan, disusun atur. Beliau ditemui selepas melancarkan program Hijrah Merdeka dan pelancaran takwim Hijrah PCOMS Mawib. Sementara itu, Naib Chancellor merangkap Ketua Pegawai Eksekutif PCOM, Profesor Dr. Wan Muhammad Azizi Wan Sulaiman berkata, penerbitan kalender itu bukanlah untuk meraih keuntungan tetapi untuk memudahkan umat Islam menunaikan ibadah pada hari-hari istimewa dalam bulan Islam. Pada pihak kami melihat takwim macam ini dalam bentuk komersialnya lebih kepada kesedaran. Kami lebih pada nak mewarawakkan kesedaran supaya dengan adanya satu takwim satu keluarga, mudah-mudahan dengan itu dapat dimanfaatkan dari segi jadual harian, jadual bulanan dan juga jadual tahunan kan. Ia dihasilkan dengan kerjasama iQuest Training Consultancy. Takwim hijrah berkenaan boleh didapati di Biz Shop PCOMS di kampus Batu Muda dengan harga RM25 seunit. Pelajar yang berhasrat menyambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah UniShams berpeluang memohon beasiswa dan pinjaman daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dan Yayasan Islam Negeri Kedah YINK. Ia turut menawarkan pembiayaan yuran sehingga RM250,000 bagi program ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan MBBS. Siswa pelajar UniShams ini menawarkan pembiayaan yuran pengajian sehingga RM25,000 bagi program peringkat diploma, RM48,000 bagi program peringkat ijazah sarjana muda sepenuh masa dan RM250,000 bagi program MBBS. Beliau berkata demikian berucap pada majlis menandatangani MOU antara LZNK dan YINK di Wisma Darul Aman Alusta. Tambah Dr. Syamsul, peluang ini terbuka kepada pelajar yang memerlukan bantuan kewangan tertakluk kepada kota dan kriteria yang ditetapkan oleh LZNK. Sementara itu, YINK pula menawarkan pinjaman pendidikan sehingga RM4 juta bagi pelajar yang mengikuti program ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan MBBS sepenuh masa. Terdahulu, majlis menandatangani MOU itu disaksikan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor yang juga pengerusi lembaga pengelola UniShams. UniShams merupakan institusi pendidikan tinggi Islam milik penuh Kerajaan Negeri Kedah. Brenton Tarrant, penyerang masjid di New Zealand yang membunuh 51 umat Islam tahun lalu, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa parol hari ini. Ini kali pertama hukuman itu disabitkan kepada pesalah di negara itu. Brenton, 29 tahun yang merupakan warga negara Australia, mengaku bersalah atas 51 tuduhan membunuh, 40 tuduhan cubaan membunuh dan 1 tuduhan perbuatan keganasan dalam tragedi tembakan tidak berperi kemanusiaan yang menggemparkan dunia itu. Dalam keputusan penghakiman, Hakim Cameron Manda menyatakan Brenton bukan sahaja seorang pembunuh, malah juga adalah seorang pengganas yang melakukan jenayah atas nama sesebuah ideologi. Malah Hakim juga menyatakan hukuman itu tidak setimpal dengan kekejaman yang dilakukan lelaki itu. Pada Jumaat 15 Mac 2019, Brenton dengan sebuah senapang separa automatik melepaskan tembakan rambang besar-besaran ke arah ratusan umat Islam termasuk kanak-kanak di Masjid An-Nur dan Pusat Islam Linwood di Christchurch. Dia yang merupakan seorang ekstremis kulit putih turut menyiarkan perbuatan kejam itu secara langsung di laman Facebook miliknya. Antara mangsa yang terbunuh termasuk seorang remaja warga Malaysia.
Keputusan Mahkamah New Zealand itu disambut baik komuniti Islam di negara itu. Rata-rata mereka melahirkan rasa bersyukur dan terharu sejurus keputusan diumumkan. Di luar mahkamah, nyanyian dan air mata kegembiraan mengiringi kesyukuran ahli keluarga mangsa dan orang ramai yang hadir memberi sokongan. Today, I realize that I've made the best decision in my life to come to New Zealand for the justice served in regards to this issue. Thank you very much. Thank you again. God bless all of us from a evil person like him. And those people try to have the same mentality and the same thinking of him. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun hukuman itu tidak akan mengembalikan orang tersayang yang telah pergi, ia sedikit sebanyak mengubati trauma dan kesedihan yang dialami mereka. China mengeluarkan arahan tahap merah susulan taufan Bavi yang diramal membawa angin kencang serta hujan ribut di timur laut negara itu. Ia diramal bergerak ke utara dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam sebelum membadai bandar Donggang, China dan Pyongan, Korea Utara. Amaran tersebut dikeluarkan pagi Khamis waktu tempatan. Taufan kali ke-8 di negara itu dilapor melanda kawasan perairan kira-kira 195 km di selatan sempadan China dan Korea Utara dengan kekuatan maksimum 136 km sejam. China mempunyai sistem amaran cuaca 4 peringkat iaitu merah mewakili situasi terburuk diikuti oren, kuning dan biru. Sementara itu, kerosakan dilaporkan berlaku di wilayah selatan Korea Selatan apabila taufan Bavi menyebabkan gangguan elektrik dan kerosakan kemudahan namun tiada kematian dilaporkan. Ribut tropika itu membadai semenanjung Korea pada Rabu sebelum bergerak ke Korea Utara dan melanda barat daya Pyongyang. Sebelum berpisah, jangan ketinggalan untuk menyertai Malaysia Quran Hour pada 30 Ogos bermula jam 12.30 hari hingga 1.30 hari. Sama-sama kita berinteraksi dengan surah pilihan iaitu surah Ar-Rahman dan surah Al-Furqan. Jangan lupa hari ini secara langsung di TV Al-Hijrah. Keindahan landscape yang mengabadikan potret gergasi Sultan ALP Aslan yang menjadi kebanggaan rakyat Turki menutup berita Al-Hijrah malam ini. Saya Eka Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.